Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah semalam berkenan berangkat menyaksikan persembahan Musical Mania 3 dari Relentless Entertainment. Persembahan diadakan di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Cerudong. Sejurus keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Sumardi Hedus, pengarah dan koreografer Musical Mania, dan Amy Chong Su Ying, penolong pengarahnya. Berangkat sama anakda-anakda Yang Teramat Mulia, Yang Amat Mulia Pengira Anak Abdul Hafiz bin Pengira Anak Khairul Khalil dan Yang Amat Mulia Pengira Anak Raihana Hanaul Bolkiah binti Pengira Anak Khairul Khalil. Sejak penubuhannya pada tahun 2008, Relentless Entertainment bergiat aktif dalam memperkenalkan serta melatih tarian dan seni kepada golongan belia di negara ini. Relentless Entertainment akan membuka sebuah akademi pertunjukan seni di negara ini yang menyediakan kurikulum teater seni persembahan, tarian dan musikal yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Lebih 600 orang menyertai aktiviti amal berjalan kaki, larian dan kayuhan basikal sempena Hari Kanser Sedunia pagi tadi. Aktiviti diharap dapat memberikan kesedaran dan pengetahuan dalam usaha bagi mengurangkan impak kanser serta sama-sama menuju ke arah warga sihat. Aktiviti bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Hadir menyertai dan seterusnya melancarkan beberapa kategori larian dan kayuhan basikal Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Ong Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong, Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 3 kategori larian diadakan, iaitu 10 km, 5 km, 3 km dan wakaton 1.5 km serta 10 km berbasikal. Hari Kanser Sedunia diraihkan pada 4 Februari setiap tahun. Aktiviti anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dengan kolaborasi Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dan Pusat Pakar Pantai Cerudong ini antara lain bertujuan untuk mengumpul dana bagi membiayai aktiviti-aktiviti dan projek-projek amal MKM dalam membantu golongan kurang berkemampuan di negara ini. Sementara itu, kanser payudara adalah salah satu pembunuh utama di negara ini, diikuti dengan kanser usus. Dalam temu bual bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan pagi tadi, Yang Berhormat menegaskan orang ramai perlu tampil ke hadapan dan berjumpa dengan pihak-pihak yang tertentu bagi sama-sama mengesan kanser pada peringkat awal. Di negara ini, seperti negara yang membangun, or developed countries, cancer is the number one killer unfortunately di Brunei. Dan setiap tahun angka yang kematian itu meningkat. Tahun lepas saja yang didiagnos menghidapi kanser hampir 700 orang. Jadi kita perlu memperigahkan the awareness of cancer signs and symptoms ini supaya orang lebih tampil ke hadapan, coming forward with their signs and symptoms. Kerana if we diagnose early, treatment can be done more effectively and insyaAllah the survival will be there. Dan pihak Kementerian Kesihatan pun insyaAllah tahun ini akan melancarkan program of screening for cancer mengikut umur lah tu, untuk memastikan semua orang tampil ke hadapan, especially yang berisiko tinggi tu, untuk membuat screening.
Tegas Yang Berhormat, badan-badan bukan kerajaan juga memainkan peranan dalam membantu memberikan kesedaran kepada orang ramai akan pentingnya mengetahui dan mengesan peringkat-peringkat awal kanser serta rawatannya. Dalam memastikan rawatan dan pencegahan awal dapat dijalankan, sokongan terhadap pesakit-pesakit kanser serta keluarga pesakit juga perlu diberikan. Jadi pada keseluruhannya, prevention is better than cure. Jadi kita ni sama-sama memulakan ataupun menjalani healthy lifestyle, bersukan, bersenam. I know it's a bit challenging sometimes, tani sibuk kerja, but we try to make time for it lah. InsyaAllah ini untuk kita ni juga, untuk masa depan kita ni, keluarga dan untuk anak-anak kita ni. So we must not think about ourselves, but our children and our family. So insyaAllah. 21 peserta menyertai khatam Al-Quran bersempena penubuhan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-18 tahun. Persatuan Pembela kini mempunyai bangunan pejabat yang rasmi terletak di Jalan Maulana, Kuala Belait. Ikuti berita mengenainya selepas ini. Bersempena penubuhan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BDNAB yang ke-18 dan Hari Braille Sedunia, Persatuan berkenaan buat julung kalinya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Utama Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isri Pengarah Anak Hajah Salihah Kampung Katok. Seramai 21 peserta terdiri dari 12 qari dan 9 qari'ah menyertai majlis khatam ini. Majlis khatam Al-Quran dipimpin oleh Yang Berhormat Bin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap individu yang mempunyai masalah penglihatan bagi mengenali huruf-huruf jawi berbentuk Braille. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Dipertua Persatuan BDNAB ketika ditemu bual RTB berharap pihak Persatuan dan Unit Pendidikan Khas Ugama akan dapat menjalinkan kerjasama dalam memperkasa Braille bagi orang kelainan upaya dari segi pendidikan ugama. Cara dorang membaca, kebanyakannya dorang ni ada yang menggunakan Al-Quran Braille, ada yang menghafal dan ada juga yang mengikut orang yang membaca lah. So atau pelbagai orang kelainan upaya penglihatan untuk membaca Al-Quran itu. Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengendalikan program Hayalah Solah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Program bermula dengan solat fardu subuh berjemaah dan diselajurkan tazkirah subuh bertajuk Masjid Bukan Sekadar Tempat Beribadah yang disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, Ketua Pegawai Ugama Daerah Belait. Tazkirah menyentuh mengenai masjid adalah tempat untuk menunaikan ibadah dan memperkembangkan institusi masjid untuk menimba ilmu pengetahuan dengan mengadakan kuliah dan kelas Al-Quran dan mukadam. Untuk menunaikan solat fardu berjemaah, mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita ni semata-mata bertujuan mengharap. Sementara itu, dalam tazkirah subuh sempena program Masjidku Makmur Negara Berkan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi membawa tajuk muhasabah diri. Tazkirah menyentuh mengenai menilai atau melihat kekurangan diri untuk melakukan perubahan adalah muhasabah diri yang dapat membersihkan diri dari kejahilan di samping melakukan amalan-amalan yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Peruka Seri Utama Dato' Peruka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Program anjuran bersama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Perdana Menteri ini diadakan setiap minggu dengan tujuan bagi memakmurkan masjid. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Sahrin bin Haji Kadi, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Persatuan Belia Daerah Blain Pembela kini mempunyai bangunan pejabat yang rasmi terletak di Jalan Maulana, Kuala Blain. Perasmian bangunan persatuan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong Dato' Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pembela merupakan sebuah persatuan yang telah ditubuhkan di negara ini sejak 52 tahun lalu dengan misinya untuk sama-sama mengangkat martabat belia, merancang serta mengungkayahkan pelbagai program dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah para belia menjadi warga negara yang berbakti demi agama, bangsa dan negara. Acara Malam Minggu Pusat Belia MMPB diadakan buat kali kedua di Pusat Belia Ibu Negara semalam. Acara bermatlamat untuk meningkatkan produktiviti industri kreatif yang dipimpin oleh kalangan belia sendiri. Pelancaran Malam Jiwaku Seni disempurnakan oleh Datin Paduka Dr. Haji Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Beberapa acara dan aktiviti kreatif di industri telah disusun seperti Mono Jazz Night, Jiwaku Seni, Trampoline Fitness, Juicing Party, Makeup Tutorial dan jualan-jualan dari anak-anak belia tempatan. MMPB adalah satu projek sukarelawan belia yang dikumpulkan sebagai satu kolektif di bawah bimbingan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Orang ramai terutamanya para belia adalah dialuk-alukan untuk menyemarakkan lagi suasana di pusat belia ke arah menyokong kegiatan-kegiatan para belia tempatan dalam mengembangkan industri kreatif. Kumpulan suara anak seni dari Mukim Gadong A muncul juara dalam pertandingan choir lagu-lagu patriotik antara mukim-mukim bagi program semarak pengibaran bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-35. Pertandingan anjuran Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri bagi daerah Brunei dan Muara itu berlangsung semalam. Seterusnya menyampaikan hadiah Yang Berhormat Awang Haji Hamid bin Haji Nudin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Gadong A. Tempat kedua dimenangi oleh kumpulan Rezal Malik Faizal dari Mukim Pengkalan Batu dan kumpulan Nur Permata Rubi dari Mukim Serasa tempat ketiga. Pertandingan ini adalah sebagai platform bagi mencungkil dan menggilap bakat dalam kalangan penduduk mukim dan kampung yang berani tampil di khalayak ramai. Pertandingan juga diharap dapat menyuntik semangat daya saing serta membina keyakinan diri. Sejumlah RM272,000 telah dikutip menerusi tabung kemanusiaan bencana Sulawesi di negara ini. Majlis Penyerahan Dana kepada Pusat Penyelarasan ASEAN bagi Bantuan Kemanusiaan mengenai Pengurusan Bencana AHA Center telah diadakan di Jakarta, Indonesia.
Penyampaian derma disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Seri Pahlawan Brigadier Jeneral Bersara Awang Haji Yusof bin Abdul Rahman, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia, kepada Puan Adelina Kamal, Pengarah Eksekutif AHA Center. Penyerahan disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, dan Tuan Diki Fabrian yang mewakili Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Indonesia. Dana tersebut adalah hasil sumbangan dari rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam kepada penduduk yang terlibat dalam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Indonesia. Sumbangan adalah fasa pertama bagi menampung pembinaan 6 buah unit penempatan sementara melalui projek ASEAN Resilient Village, selain melengkapkan sumbangan sejumlah $300,000 Amerika dari kerajaan Filipina kepada AHA Center. Secara kolektif, sumbangan berkenaan akan disalurkan untuk projek ASEAN. Hasil pemantauan penyakit berjangkit yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan telah mengesan peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negara ini dalam masa beberapa minggu kebelakangan. Dari 1 hingga 26 Januari 2019, jumlah kes HFMD yang dilaporkan di negara ini ialah sebanyak 319 kes berbanding dengan jumlah purata 3 tahun kebelakangan dalam tempoh yang sama, iaitu sebanyak 140 kes. 80% dari semua kes yang telah dilaporkan adalah dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Setakat ini, tidak ada kes kematian dicatatkan akibat penyakit HFMD di negara Brunei Darussalam. Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah kewaspadaan, pencegahan dan mengurangkan risiko jangkitan penyakit tersebut dengan sentiasa mencuci tangan dengan air yang bersih dan menggunakan cuci air pembersih tangan atau sabun selepas menggunakan tandas, sebelum makan atau menyediakan makanan, selepas menukar lampin atau apa jua jenis pekerjaan rumah. Sentiasa menjaga kebersihan persekitaran termasuk di rumah, pusat penjagaan kanak-kanak dan sekolah. Tidak menghantar kanak-kanak yang terkena jangkitan ke sekolah bagi mencegah jangkitan kepada kanak-kanak lain dan tidak membawa mereka ke tempat-tempat awam seperti pasar raya, kompleks membeli belah, taman permainan dan kolam renang. Membersihkan permukaan yang tercemar termasuk alat permainan, tidak berkongsi barangan peribadi seperti berus gigi, sapu tangan, tuala, selimut, cawan, garpu dan sudu. Ibu bapa dan penjaga kanak-kanak juga disaran membawa anak-anak mereka dengan segera ke pusat-pusat kesihatan dan hospital-hospital berhampiran jika terdapat tanda-tanda jangkitan penyakit tersebut. Untuk maklumat lanjut mengenai HFMD, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau melalui Facebook dan Instagram MOH Brunei. Projek Iftar for Gaza yang diungkayahkan oleh Persatuan We Care memberi peluang kepada orang ramai di negara ini untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada penduduk Gaza di Palestin. Pengurus Projek We Care mengongsikan perkara tersebut semasa program Bandar Kucharea pagi tadi. Hasil daripada sumbangan orang ramai nanti kami akan menghulurkan kepada persatuan di sana dan mereka akan memberikan dalam bentuk pek makanan berharga RM4 dan pek makanan itu terdiri daripada nasi, masakan jenis ayam, yogurt, kurma dan minuman. Sumbangan ini kami khususkan kepada penduduk-penduduk Palestin tidak kira umur yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Objektif kami bagi projek ini ialah kami ingin meningkatkan kesedaran khususnya kepada rakyat Brunei mengenai keadaan semasa di negara-negara luar, contohnya seperti Palestin. Projek Iftar for Gaza yang bermula 6 Februari hingga 14 April nanti adalah bagi memberi peluang kepada orang ramai yang berhasrat untuk menghulurkan sumbangan kepada penduduk Gaza di Palestin. Untuk makluman lanjut, hubungi Persatuan We Care melalui lawang sesawang Instagram atau Facebook persatuan tersebut iaitu wecare.bn. Bola sepak Liga Super DSD. Kasuka raih 3 mata penuh untuk kekal menghuni tangga kedua Liga setelah menewaskan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei dalam perlawanan yang berlangsung semalam. Beraksi di Kompleks Sukan Berakas, Kasuka berjersi gelap tidak menunggu lama untuk berada di depan seawal minit ketiga menerusi jaringan Muhammad Maudidi Hilmi Kasmi.
Muhammad Maudidi menggandakan jaringannya pada minit ke-41 untuk Kasuka mendahului permainan 2-0 separuh masa pertama. Separuh masa kedua, Kasuka terus menguasai permainan dengan jaringan ketiga menerusi sepakan percuma Muhammad Mardi Mirza Abdullah Bujang di minit ke-68. Walau bagaimanapun, Majlis Sukan Polis Diraja Brunei berjaya memperoleh jaringan menerusi Muhammad Farish Aryan Abdul Rahman pada minit ke-78 dan kedudukan Kasuka 3, Majlis Sukan PDB 1 itu kekal hingga ke whistle penamat. Sementara itu, dalam saingan bola sepak Liga Perdana Brunei DST 2018-2019, di Stadium Mini Jerudong, pasukan DP MMFC meraih 3 mata penuh apabila menewaskan Seri Wira FC 4-0 petang tadi. Pasukan DP MMFC berjersey hitam putih berjaya menewaskan Seri Wira FC. 2 gol dijaringkan pada babak pertama perlawanan pada minit ke-23 dan minit ke-31. 2 lagi gol DP MMFC dicipta menerusi separuh masa kedua masing-masing pada minit ke-66 dan ke-69. Sementara itu, di Kompleks Sukan Berakas, Tabuan Muda mengutip 3 mata penuh selepas menundukkan Rainbow FC 5-1. Pada babak pertama, Tabuan Muda berjersey kuning mencipta 2 gol pada minit ke-9 dan 18. 3 lagi gol dijaringkan oleh Tabuan Muda pada separuh masa kedua perlawanan. Kejohanan Futsal Hari Perkhidmatan Awam kali ke-25 2018 membuka tirainya pagi tadi dengan perlawanan kategori terbuka peringkat kumpulan B. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Kategori terbuka kumpulan B dibarisi oleh pasukan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan pasukan Kementerian Kesihatan. Saingan peringkat kumpulan B berakhir petang tadi dengan pasukan Kementerian Hal Ehwal Agama menjuarai kumpulan diikuti oleh pasukan Kementerian Pertahanan yang layak ke peringkat seterusnya. Kedua-dua pasukan akan menanti pasukan yang layak ke peringkat separuh akhir dari kumpulan A. Kejohanan futsal kali ini mempertandingkan 2 kategori, iaitu kategori terbuka dan juga kategori veteran, dan kejohanan akan berakhir pada 10 Februari ini.